Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah bi'idhnillah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. InsyaAllah pada malam ini kita sambung matan seterusnya, matan baru yang mana kita dah sentuh sedikit ataupun kita sekadar memberikan bayangan sedikit pada pertemuan yang lepas. Qala Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, qala Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa narju lil muhsinina minal mu'minina ay ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannata bi rahmatihi wa la na'manu alaihim ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. Kata Syekh, ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. Kita mengharapkan orang-orang muhsinin, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan yang banyak daripada kalangan mukminin, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurga dengan rahmatnya. Kita tidak berasa selamat terhadap mereka, wala na'manu alaihim, kita tidak berasa aman dan selamat terhadap mereka. Alhamdulillah. Ya ridanakumullah, islahna barakum. Dan kita tidak berasa selamat terhadap mereka, dan kita tidak mengatakan mereka masuk ke syurga. Sini kita tidak mengatakan mereka beroleh syurga. Wala nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru li musiihim, dan kita meminta ampun bagi orang-orang yang melakukan kesalahan di kalangan mereka. Wa nakhafu alaihim, dan kita takut dengan keadaan mereka. Kita menakutkan mereka, bukan menakutkan, kita takut dengan keadaan mereka. Mana orang yang meninggal dalam keadaan buat dosa ni, kita takut, agak takut Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, dan kita tidak membuatkan mereka putus asa. Wala nuqannituhum, dan kita tidak mengatakan bahawa mereka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang hidup atau yang mati. Di musihim, yang sama orang dah meninggal ataupun yang masih hidup. Okay, matan ni matan secara umum saya sebut. Anda minta maaf sikit, anda masih lagi tadi masa jalan tadi berlaku aksiden depan mata. Berlaku aksiden depan mata ni, ada kesan sikit. Memberi kesan. Antara yang kadang-kadang okey, tapi kadang-kadang bila nampak depan mata ni dia jadi ni sikit. Sampai tadi sampai bawah duduk, dia masih ada pening-pening. So kita nampak depan mata. Semoga Allah mudahkan urusan dia. Alhamdulillah alladzi afana mimma ibtalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Okey.
Kata Syekh, wa narju lil muhsinina minal mu'minin ay ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannah bi rahmatih. Kita bila nampak orang buat baik, sama ada yang masih hidup ataupun orang baik yang meninggal, kita harapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kesalahan-kesalahannya. Dan kita harapan kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam syurga dengan rahmatnya bila nampak orang lakukan kebaikan. Dan kita wala na'manu alaihim, dan jangan kita confirm bahawa mereka takkan buat salah kalau masih hidup, ataupun kita confirm kalau mereka meninggal, confirm mereka takkan diazab. Kita tidak akan merasa selamat, merasakan bahawa mereka selamat. Wala nashhadu lahum bil jannah, dan kita tak boleh bersaksi bahawa mereka ini ahli syurga, sama ada orang baik itu masih hidup ataupun yang telah meninggal. Wa nastaghfiru li musiihim, manakala bila kita nampak di kalangan orang mukminin ini yang melakukan kejahatan, kita minta supaya Allah ampunkan mereka. Kita istighfarkan mereka, minta istighfar, kita minta ampun, iaitu beristighfar untuk mereka. Wa nakhafu alaihim, dan kita takut atas keadaan mereka tersebut. Kita takut keadaan mereka, takut Allah tak ampunkan mereka, atau kalau mereka masih hidup, takut Allah akan matikan mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau mereka telah meninggal, kita takut Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab mereka. Cuma kita tidak wala nuqannituhum, dan kita tidak putuskan, kita tidak menjadikan mereka putus asa. Kalau masih hidup kita tak kata mereka takkan diampunkan, dan kita kalau dah meninggal kita tak confirmkan kita tak kata mereka adalah ahli neraka. Ini manhaj yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam matan ini sahaja mengandungi banyak kaedah-kaedah. Ingat Syekh Walid Al-Sa'idan sebut banyak kaedah dalam matan yang ringkas ini, mengandungi banyak kaedah-kaedah yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini. Pertama, kaedah yang disepakati, al-ghaibiyat mawqufun ala at-tawqif, atau al-ghaibiyat mabnaha at-tawqif. Ghaibiyat itu perkara-perkara ghaib terbina di atas tauqif. Perkara-perkara ghaib itu adalah tauqifi. Macam mudah. Al-ghaibiyat mabnaha ala tauqif, atau bahasa mudah kita, perkara-perkara ghaib itu asas pensabitannya ialah melalui dalil-dalil tauqifi. Bukanlah sesuatu yang kita boleh ijtihadi. Walaupun kita nampak seorang tu alim, mengamalkan ilmunya, membaca Al-Quran, kemudian dia meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ataupun dia meninggal dalam keadaan disujud, dan selepas meninggalnya disaksikan kebaikan-kebaikannya, kita nampak pelbagai tanda-tanda kebaikan yang ada pada orang tersebut. Oleh kerana secara personalnya, bila dia meninggal, kita hanya nampak perkara dunia. Kita nak katakan dia masuk syurga, itu merupakan perkara ghaib. Berapa banyak sekalipun yang kita nampak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, dan kita nampak tanda-tanda husnul khatimah yang ada pada dia, kita tak boleh putuskan dia sebagai ahli syurga. Orang yang jihad fi sabilillah meninggal, dan memang meninggal dalam keadaan senyum, memang berlaku, bukan tak berlaku, memang berlaku. Orang meninggal dalam keadaan senyum. Dan orang yang kita nampak wajahnya, kita meninggalnya, nampak perubahan, nampak kadang-kadang kita nampak bukanlah wajah yang tenang, dengan disertai dengan banyak tanda-tanda yang lain, atau meninggal dalam keadaan di Makkah Al-Mukarramah sedang tawaf, sedang sa'i, dan pelbagai macam mana sekalipun, berapa banyak tanda yang kita nampak sekalipun, tanda-tanda itu menyebabkan kita merasa bahawa kita adanya perasaan raja, harap, ada harapan yang besar. Kita mengatakan kita harap Allah akan ampunkan kesalahannya, kita harap Allah akan masukkan dia dalam syurga dengan rahmatnya. Namun kita tak putuskan dia ni adalah ahli syurga. Sebab apa? Sebab secara personal, dari segi amalan, kita tahu amalan yang memasukkan syurga itu banyak.
ketaatan dan husnul khatimah akan masuk. Namun oleh kerana mengatakan dia secara tepatnya walaupun dia ini masuk syurga, kita takkan pastikan bahawa dia adalah ahli syurga. Kecuali adanya dalil secara jelas mengatakan si fulan adalah ahli syurga, seperti mana yang kita tahu tentang Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ada dalil, kita akan memperkatakannya dan beriktikad dengannya tanpa ada syak. Dalil, kita tak akan putuskan seorang itu ahli syurga kecuali dengan dalil. Dan dalil itu datang daripada Allah dan Rasulnya yang tauqifi. Sama juga bila kita nampak orang tu jahat, seseorang yang melakukan kejahatan-kejahatan di dunia ini dengan banyak kejahatan, cuma dia Islam, yang ada dia adalah orang Islam, tapi buat jahat sampai kita kata tak ada nampak kebaikan padanya, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sedang melakukan maksiat, dan pelbagai tanda-tanda lain menunjukkan bahawa dia berdepan dengan su'ul khatimah yang kita nampak secara zahir, tetap kita tidak menghukumkan dia sebagai ahli neraka. Kerana secara personalnya dia ni masuk neraka atau syurga kita tak tahu. Kita hanya tahu adanya amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu mendapat kemurkaan Allah, dan disebabkan kemurkaannya Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Itu kaedah yang wajib kita imani dan kita sepakati dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Berbeza daripada khawarij yang apabila melihat ada seorang melakukan dosa-dosa besar, mereka telah mengeluarkan mereka daripada agamanya, dari dunia ini, dan mereka menghukumkan mereka sebagai ahli neraka di hari kiamat. Ini khawarij. Di khawarij, akidah mereka seolah-olah mereka mengatakan bahawa kami mengetahui perkara gaib. Mereka tak kata seolah-olah mereka tahu bahawa kami dah tahu tentang perkara gaib. Sebab itu golongan khawarij adalah golongan yang sangat bahaya. Begitu juga golongan yang sesat kita sebut sebelum ini, golongan murji'ah. Golongan murji'ah, mereka apabila melihat ada orang buat kebaikan dan mereka pun melakukan kebaikan, dan memang dia seorang Islam, iman sempurna, kemudian disertai dengan kebaikan-kebaikan, mereka mengatakan bahawa pasti orang itu ada ahli syurga kerana iman tidak terusik dan dekat ahli syurga. Dan bahasa yang mudah yang lain, khawarij mewajibkan Allah masukkan dia, si orang buat jahat, dalam neraka. Golongan murji'ah mewajibkan Allah memasukkan seorang dalam syurga. Ini kedua-dua fahaman ini melampau, dan mereka adalah salah sebahagian daripada ajaran-ajaran yang disepakatkan oleh ulama salaf sebagai ajaran yang sesat. Okay. Jadi pertama, perkara ghaibiyat itu adalah tauqifi. Maka kenapa kita tak katakan si fulan bin fulan meninggal dalam kalimah, mengucap kalimah la ilaha illallah, kita tak katakan dia ahli syurga? Sebab kita tak tahu perkara ghaib. Kenapa bila ada orang meninggal syahid fi sabilillah, perang fi sabilillah, kita tak kata asy-syahid? Walaupun kita tahu dengan secara zahirnya dia syahid fi sabilillah, syahid bila secara zahir dia syahid, dia perang syahid, kita akan uruskan jenazahnya seperti mana seorang syahid, itu secara hukumnya. Namun secara hukum akhirat tetap kita tidak mengatakan dia confirm masuk syurga, kerana itu bukan perkara gaib. Bukan sebab kita tak nak iktiraf kebaikan yang ada pada dia, tapi kerana kita tidak menghukumkan bahawa, tidak mendakwa bahawa kita tahu perkara gaib. Yang kedua, seorang mukmin, kaedah pertama, mukmin, kehidupan mukmin mesti berada dalam dua sifat, khauf dan raja. Sebab tu kat mana Syekh sebut kat sini? Sebab tu Syekh kata narju lil muhsinin. Kat sini raja. Kita harapkan untuk orang buat baik, ayyafu anhum wa yadkhuluhumul jannah wa la na'manu alaihim, dan kita tidak mengatakan mereka selamat. Di sini khauf.
Walaupun orang baik, kita nampak orang tu baik, kita tetap tidak mengatakan bahawa mesti Allah, kita hanya kata bukan raja saja, confirm dia masuk syurga. Tidak. Mesti ada perasaan khauf bersamanya. Mesti kita takut. Ada perasaan takut. Untuk siapa? Untuk si fulan yang kita nampak dan untuk diri kita. Bila kita buat kebaikan daripada pagi sampai malam, kadang-kadang kita rasa Masya Allah hari ini kita buat kebaikan semua sekali, jangan sampai kita raja melebihi khauf atau khauf melebihi raja. Kita mesti hidup seimbang antara khauf dan raja. Kita harap semoga dengan amalan yang kita lakukan ini Allah terima. Kita takut amalan yang kita buat tadi banyak kekurangan dan adanya kesalahan tertentu menyebabkan Allah tak terima. Mungkin kurang syarat, mungkin kurang perkara, ada perkara kita tidak tahu. Kita takut. Mesti seorang mukmin itu hidup dalam keadaan perasaan khauf dan raja. Sebab itu kita sebut sebelum ni, hati seorang mukmin itu mesti memiliki 3 rukun. Mahabbah, khauf dan raja, atau mahabbah, raja dan khauf. Kenapa kat sini tak sebut mahabbah? Sebab dia dah buat kebaikan. Mahabbah melahirkan amalan. Khauf melahirkan apa? Supaya kita tidak meninggalkan, kita tidak selesa dengan kebaikan sehingga kita rasakan bahawa kita selamat daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Raja supaya kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ini rukun qalbiyah yang kita selalu sebutkan dan kita ulangkan balik supaya kita ingat. Inilah yang terhasil apabila kita yang disebutkan dalam surah Fatihah, bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Kita puji Allah dengan sifat rububiyahnya, iaitu Allah mentadbir alam, segala yang berlaku di alam ini. Dalam segala perkara itu kita semua puji Allah. Allah lah subhanahu yang mau terpuji. Segala puji bagi Allah Subhanahu taala, Rabb kepada seluruh alam, iaitu Tuhan yang mentadbir alam ini. Pentadbiran Allah semuanya terpuji, semuanya terbaik. Bila kita tahu bahawa Allah Subhanahu taala melakukan atau mentadbir alam dengan penuh kesempurnaan, termasuk memberikan kebaikan pada kita, beri segala nikmat dan sebagainya, ketika itu akan melahirkan perasaan mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim, bila kita kenal Allah, mahabbah akan melahirkan amalan. Ar-Rahmanir Rahim, ketika beramal kita tahu bahawa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu bersifat Ar-Rahman, rahmat yang luas, dan bersifat dengan rahmat yang khusus, Ar-Rahim. Dengan baca Ar-Rahman Ar-Rahim melahirkan harapan, amalan yang terhasil daripada mahabbah tadi akan Allah Subhanahu wa taala terima, kerana Allah telah bersifat dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila kita baca Maliki Yaumiddin, melahirkan perasaan khauf. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, rahmat Allah Maha luas, dan rahmat Allah sangat istimewa Allah berikan kepada orang mukminin, namun Allah juga Maha membalas di hari pembalasan. Adanya khauf. Seorang mukmin walaupun dia buat amal begitu banyak sekalipun, jangan sampai dia merasa aman dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Suatu sahabat Rasulullah, kita tahu bahawa 10 orang dijanjikan syurga, kemudian perorangan, kemudian sahabat secara keseluruhannya mereka dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun adakah selepas kewafatan Rasulullah mereka merasa mereka aman? Tidak. Umar sendiri datang tanya, takut. Takut. Umar sendiri merasakan bahawa takut aku jadi munafik. Tanya kepada Hudzaifah Al-Yamani. Abu Bakar dah dijanjikan syurga sejak daripada awalnya. Okay. Namun suatu hari ketika keluar berjumpa dengan Bilal, kemudian merasakan bahawa iman berkurang, merasakan bahawa takut apa yang mereka lakukan, apa yang berlaku pada mereka itu menyebabkan mereka kurangnya iman. Sahabat-sahabat tak pernah merasa aman dengan keadaan ketaatan yang ada pada mereka, dengan pengorbanan begitu banyak, mereka tetap merasa takut. Sebab apa? Sebab mukmin tak boleh cabut 2 perasaan tadi. Mesti hidup dengan perasaan khauf dan perasaan
raja. Sebab tu Syekh bila sebut tadi, Syekh kata apa? Narju lil muhsinina minal mu'minin ay ya'fu anhum wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatih. Di sini pat khauf, pat raja. Wala na'manu alaihim, dan kita tidak menyatakan bahawa mereka selamat. Di sini adanya khauf. Wala nashhadu lahum bil jannah. Di sini kita tidak menghukumkan perkara ghaib. Wa nastaghfiru limusiihim, manakala orang yang buat kejahatan di kalangan mereka, kita minta istighfar, kita minta Allah SWT ampunkan mereka. Wa nakhafu alaihim, adanya khauf. Wala nuqannituhum, dan kita tak membuatkan mereka putus asa atau putus asa dari rahmat Allah SWT. Di sini adanya raja. Walaupun mereka orang buat jahat, masih ada khauf dan raja. Sebab tu kisah seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang. Dia buat apa? Buat maksiat yang besar, bunuh manusia. Bunuh orang tanpa sebab. Tanpa sebab yang hak. Datang jumpa seorang abid, abid cakap apa? Allah tak ampunkan kamu. Tak bagi ruang untuk dia, tak bagi harapan, tak bagi ruang untuk bertaubat. Akhirnya dia bunuh lagi. Sebab apa? Sebab seorang mukmin, selagi dia seorang beriman, kita tak boleh putus asa terhadap, kita mesti berikan kedua-duanya. Raja harap dia bertaubat. Kalau meninggal harap Allah ampunkan dia. Nampaklah jahat macam sekalipun. Nampak budak, seorang budak ni dia buat dosa dan derhaka dengan mak ayah dia. Kita tak boleh laknat dia. Suatu laknat tidak dibenarkan. Laknat orang yang masih hidup atau meninggal, kalau dia seorang mukmin, tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, berkemungkinan Allah SWT akan mengampunkan dia. Dalam kebaikan, dalam buat baik pun ada raja dan khauf. Dalam ketika buat kejahatan pun ada raja dan khauf. Harap Allah ampunkan dia. Nastaghfirullah, kita tak kata dia confirm neraka, masih ada harapan. Yang kedua, kita tak merasa dia aman. Wa nakhafu alaihim, kita takut Allah SWT tidak ampunkan dia atau mengazab dia. Wala nuqannituhum, dan berikan dia harapan. Inilah dia cara manhaj seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang dengannya kaedah dakwah kat sini, seorang pendakwah ketika berdakwah, seorang bapa ketika mendidik, seorang guru ketika mendidik, seorang abang ketika menasihati, seorang kawan apabila menyampaikan nasihat, mereka ini semua pendakwah. Perlu menggabungkan antara targhib dan tarhib. Targhib artinya kita sebutkan peluang-peluang optimis, peluang-peluang kebaikan yang ada, galakkan orang yang kita nak dakwah pada mereka, galakkan kepada kebaikan, namakan sebagai targhib. Adanya raghbah. Dan pada masa sama kita juga perlu gabungkan di samping targhib adanya tarhib. Kerana dia khawatiri orang yang hanya disebutkan tentang targhib, dia merasa aman dengan maksiatnya. Kalau kita hanya sebut tarhib, dia akan putus asa di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi targhib dan tarhib hendaklah dimasukkan dalam mana-mana penyampaian. Adanya targhib dan tarhib. Sebagaimana kita beramal ada raghbah dan rahbah, begitu juga ketika kita menyampaikan kepada orang lain mesti adanya targhib dan tarhib. Berita atau cara penyampaian yang memperlihatkan adanya, kadang-kadang kita menakutkan dengan berita-berita Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ayat-ayat Quran dan juga hadis berkaitan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ceritakan tentang pahala-pahala dan kebaikan dan yang akan membuka harapan. Ini dalam kaedah dalam berdakwah. Seterusnya di sini ada beberapa kaedah yang lain. Antaranya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan wujud keislaman padanya, iaitu wujud asal Islam, tidak murtad. Dia bukan kafir asli, artinya dia memang dah masuk Islam,
dan juga bukan juga kafir murtad, iaitu dia Islam tapi keluar pada Islam. Selagi dia Islam, maksudnya dia bukan kafir. Selagi dia Islam, hendaklah kita bermuamalah padanya bahawa dia sebagai seorang Islam. Jadi kalau orang Islam masuk disko, minum arak, berzina, kemudian meninggal, kita mandikan tidak? Kafankan tidak? Solatkan tidak? Hantar ke kubur tidak? Hantar. Sebab dia asasnya dia seorang Islam. Asalnya Islam. Bagaimanapun keadaannya. Cuma tidak menghalang atau syariat malah menggalakkan orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat tidak menghadirinya. Contohnya, dia ni berzina, minum arak, bermujaharah dengan maksiat, tak segan silu, kemudian mati dalam keadaan demikian, wala'azubillah. Maka ketika dia meninggal, jangan pula jemput Imam Masjidil Haram untuk salatkan dia. Ataupun turun semua tokoh-tokoh masyarakat salatkan dia. Tidak. Kita erti bahawa kita perlu muamalahkan dia dengan seperti muamalah sebagai orang Islam. Artinya kita tidak biarkan jenazahnya itu diuruskan oleh orang bukan Islam ataupun dibiarkan begitu. Wajib kita menguruskan seperti mana orang Islam yang lain. Cuma tidak menghalang bahawa orang-orang yang terkemuka, ustaz-ustaz yang mempunyai pengaruh masyarakat, tujuannya apa? Tujuannya supaya adanya menakutkan atau zajar, itu kita adanya istilah Arab bagi zajar, adanya bila orang yang alim atau seorang imam yang dimuliakan, tokoh-tokoh masyarakat tak hadir solat pada dia, di situ akan adanya menakutkan orang-orang seumpamanya. Hak dia untuk diuruskan sebagai seorang mukmin. Namun kerana kejahatan-kejahatannya itu kita takut akan diikuti oleh orang lain, maka adanya orang yang enggan untuk solatkan, di situ akan menakutkan orang-orang sepertinya yang masih hidup. Sama ada yang tenggelam dengan maksiat atau yang tenggelam dengan syahwat, iaitu di kalangan ahli bid'ah. Sebab tu Syekh Sudais hafizahullah, berlaku seorang tokoh ahli bid'ah meninggal, beliau enggan untuk solatkan. Walaupun beliau yang bertugas, sehingga tunggu imam lain datang, tunggu Syekh Syuraim datang untuk solatkan. Biasanya siapa yang imamkan solat, dia akan solatkan jenazah. Namun berlaku kematian tokoh yang terkenal menzahirkan bid'ahnya dan menyatakan bahawa dia tidak bersetuju dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan jelas, akhirnya Syekh enggan untuk solatkan. Adakah Syekh menghukumkan beliau ahli neraka? Tidak. Syekh tidak solatkan bukan kerana menghukumkan beliau sebagai kafir, tapi semata-mata untuk beri peringatan kepada ahli bid'ah seumpamanya. Jelas? Jadi kalau ada orang alim menolak untuk hadir dengan alasan begitu, maksudnya kerana adanya sebab-sebab seperti yang kita nyatakan, maka tidak bererti kita mengatakan orang alim tersebut mengkafirkan orang yang meninggal. Sebab itu Rasulullah SAW pernah tolak. Rasulullah SAW pernah tidak solatkan jenazah. Nabi suruh sahabat yang solatkan. Semua ini, jenazah yang bunuh diri, jenazah semua orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang bila hadirnya Rasulullah solatkan akan menyebabkan seolah-olah Rasulullah orang nampak kenapa kita kata dia salah, tapi kan tengok tu Rasulullah solatkan. Dia akan jadi hujah terhadap sebahagian daripada golongan yang jahil. Sebab tu di sini kat mana kita ambil kaedah ni, kita tak nak lari daripada kaedah yang ada dalam matan. Kita ambil daripada perkataan Al-Imam
Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqaddim. Kita istighfar padanya. Musiihim, orang buat jahat ni, kita istighfar. Ini semua hak-hak seorang mukmin. Kita istighfar, minta ampun pada dia, dan kita tidak kafirkan dia. Seterusnya, dalam matan ini juga ada kaedah yang umum ataupun satu masalah yang umum yang penting, bahawa seseorang itu tidak akan masuk syurga dengan amalannya. Tidak ada seorang pun yang mampu masuk syurga dengan amalannya. Dengan di sini artinya boleh bayar amalan dia. Dengan amalan dia mampu membayar syurga. Kalaulah seorang mampu bayar dengan amalan dia, sudah pasti Nabi SAW akan yakin bahawa amalannya akan masuk, menyebabkan dia masuk ke syurga. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannah bi'amalih. Seseorang tidak akan masuk syurga dengan amalannya. Bila Nabi sebut begitu, sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka berkata, walaupun kamu ya Rasulullah. Artinya kalau amalan-amalan ni, kita ni amalan mungkin tak sempurna lah. Kita sebagai manusia biasa ni, sembahyang kadang-kadang tak khusyuk, kadang-kadang kita memanglah amalan kita tak mungkin kerana tak berkualiti, jadi tak masuk syurga. Nabi kata, wala ana, termasuk aku. Amalan Rasulullah, seorang yang maksum, apa yang saya lakukan itu amalan-amalan yang sempurna dan sepenuhnya ibadah. Daripada awal Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur semula 24 jam. Kehidupan Nabi penuh dengan ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah Nabi ibadah yang paling sempurna, itu pun tak mampu membayar nilai syurga. Dan Nabi kata, wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala telah melimpahkan rahmatnya kepada aku dan mengurniakan, memberikan kurniaannya kepadaku. Artinya Allah dah janjikan Nabi masuk syurga. Allah dah beritahu Nabi akan masuk syurga dengan rahmatnya, dan Allah kurniakan banyak kurniaan terhadap Nabi, syafaatul uzma dan sebagainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Nabi sendiri tak mampu memasukkan Nabi dan ke syurga, bagaimana amalan kita? Maka jangan sombonglah kita jadi orang baik. Masya-Allah, saya teruklah dia. Aku rasa kau ni ahli neraka lah. Masya Allah, ingat masa kecil-kecil dengar ceramah Ustaz Ismail Kamus, bila buat lawak lah. Tapi kita kata sama-sama berjahat dekat dunia ni. Tiba-tiba bila nak cerita bahawa Allah SWT Maha mengampunkan, sampai kat syurga, tengok, jumpa kawan-kawan, Masya Allah, kita sama-sama dulu berada dalam majlis ilmu, jumpa kawan yang lain. Kerana ada syurga, ziarah menziarahi. Masya Allah, kita begini, Masya Allah. Tiba-tiba jumpa, ai, engkau pun masuk syurga. Maksudnya kalau ziarah menziarahi akan jumpalah semua yang buat baik-baik semua sekali. Tiba-tiba jumpa seorang kata, ai, macam mana kau masuk syurga? Maksudnya walaupun tu lawak, tapi maksudnya ada kebenarannya. Sebahagian daripada seseorang yang masa kita bersama dengan dia dulu, dia adalah orang yang banyak melakukan maksiat dan sebagainya, mungkin dia berubah, mungkin dia bertaubat, mungkin Allah ampunkan dia dengan kebaikan yang kita tak tahu. Mukaffiratuz dzunub ni banyak, amal-amalan yang menghapuskan dosa, menyebabkan orang-orang yang kita nampak hina depan mata kita, kadang-kadang Allah ampunkan dia. Bukan berarti kita jadi murjiah pula. Dia ni buatnya, kita mengiyakan maksiatnya, tidak. Kita mengatakan bahawa Allah Rahman, Allah Maha luas. Jadi amalan kita, amal-amal kebaikan kita tidak akan masukkan syurga. Dalam erti kata apa? Dalam erti kata bukan setara, bukan senilai. Berapa banyaklah kita buat kebaikan ni. Syurga, betul bak di situ, la yadkhulu ahadum minkum al-jannah bi'amalihi. Ba itu artinya ba iwad.
Ba'iwad artinya sebagai ganti. Contohnya, kita beli roti. Saya beli roti dengan nilai RM2. Layak tak? Layak, sebab roti RM2, RM1 memang nilai roti. Kalau orang datang jual roti pada tuan-tuan, roti, sekeping roti, berapa harga? 6 juta. Tuan-tuan nak beli? Tak nak beli sebab tak setara. Roti 6 juta. Ataupun nak beli kereta Mercedes, nak beli dengan harga RM5. Nak jual kereta ni, nak jual harga RM5, RM2. Jumpa ke kereta Mercedes kat kedai RM2? Tak jumpa. Kita akan jumpa barang setara dengannya, senilai dengannya. Sebab tu walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menamakan kita berjual beli dengan Allah, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berjual beli dengan seorang mukmin dengan bahan tukarannya adalah syurga. Membeli situ bukan bererti adanya kesetaraan, tapi Allah membeli erti kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita, sebab itulah orang yang beramal daripada hidupnya, daripada awal kehidupannya sampai akhir tak pernah buat maksiat sekalipun, jangan confirm, jangan wajibkan Allah wajib memasukkan aku dalam syurga. Tidak. Kerana kalau ikutkan amalan kita, beli apa yang dapat syurga, nak sama ke apa dengan amalan kita? Kita hidup kat dunia berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 32 tahun, 12 tahun, tak tahulah. Hidup yang sedikit ini, tu umur kita. Umur dunia pula berapa lama? Daripada Nabi Adam sampai berlaku kiamat nanti, tak tahu berapa juta tahun. Kita wallah alam, kita tak tahu, mungkin puluhan ribu, mungkin juta, mungkin lebih dan sebagainya, wallah alam. Okay. Itu dunia. Alam barzakh berapa tahun? Sudah tentu lebih lama berbanding alam dunia. Kerana barzakh itu melibatkan kematian yang pertama sampailah sebelum dibangkitkan, sampai berlakunya zilzal di hari kiamat. Iza zilatul ardu zilzalaha. Masuk yang lama di alam barzakh sebelum Allah bangkitkan kita di hari kiamat. Jauh lebih lama berbanding dengan dunia. Alam barzakh. Alam barzakh Allah panggil apa? Kalau orang masuk alam barzakh, Allah kata itu hanya ziarah. Kata cuma itu cuma ziarah aja. Kita masuk alam barzakh cuma ziarah je. Sebab ziarah ni kejap sangat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan. Kalian leka dengan banyak benda. Leka daripada melakukan banyak tanggungjawab, dengan menambah-nambah apa yang kalian nak tambah, sehingga kalian masuk lubang kubur, sehingga kalian mati. Allah namakan hatta zurtumul maqabir, hingga kalian ziarah. Ziarah apa ziarah? Bukan kita ziarah kubur tu jadi baik, tak. Artinya bila kalian mati, tapi Allah namakan alam barzakh itu sebagai ziarah. Ziarah tu kejap je lah. So tu visa ziarah berapa lama? Visa umrah, visa ziarah ni sebulan, 3 bulan. Visa ziarah bukan iqamah, bukan nak tinggal. Kita nak ziarah. Ziarah ni kejap, datang rumah orang pun kejap. Kalau alam barzakh itu hanyalah merupakan ziarah berbanding hari kiamat, masa kita beribadah tadi, berapa banyak kita beribadah? Kita ibadah 60 tahun ni berapa banyak? Nak dapat kesenangan secara abadi, tanpa khalidina fiha, kekal selama dalam syurga, layak ke? Masa pun tak layak. Amalan kita sekadar baca subhanallah, kemudian akan tumbuh-tumbuhan dalam syurga, tak layak. Tak layak pun. Solat kita 2 rakaat nak dapat Allah benakan istana dalam syurga, tak layak pun. Itu semua rahmat Allah. Buatlah macam mana sekalipun, sebab masa kita sangat sikit. Daripada masa 60 tahun tu, berapa banyak kita beribadat? Sehari semalam lebih banyak ibadat ke lebih banyak tidur, lebih banyak lara, dan lebih banyak maksiat? Wallahu alam.
Kalaulah sehari sembahyang, katalah solat satu waktu, katalah 10 minit lah, 10 minit. Kalikan dengan 5, 50 minit. 23 jam, 10 minit lagi kat mana? Itu kalau solat 10 minit. Biasanya kalau solat ni 10 minit tu solat subuh kot. Tu pun kat masjid. Solat seorang ni cepat je. Atau solat-solat yang jahar. Biasanya kalau solat seorang, anda tak cerita pada orang lain lah, sendiri pun 5-6 minit, katalah 5 minit lah sebagai 5 minit solat, darabkan dengan 5 waktu 25 minit. Itu je yang Allah wajibkan. Itulah amalan kita. Daripada sehari sehari semalam 23 jam 35 minit lagi tak tahulah kat mana. Kemudian dengan itu kita yakin kita masuk syurga? Tak boleh yakin. Amalan kita tak mampu. Kita beramal, kenapa? Amalan kita hanyalah salah satu daripada sebab-sebab untuk mendapat rahmat Allah. Sebab-sebab kita buat amalan banyak-banyak semata mencari sebab supaya Allah berikan rahmat, Allah redha. Dengan redha Allah lah, dengan rahmat Allah lah kita masuk ke dalam syurganya. Dan fungsi amalan yang lain, bila kita beramal, Allah dah janjikan dengan kebaikan-kebaikannya dan balasan-balasannya. Bila kita beramal banyak, maka dalam syurga nanti makin banyak kebaikan yang ada. Lepas kita masuk syurga dengan rahmat Allah, dan darajat kita dalam syurga dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tak beramal nak sama setara dengan Nabi. Semayang pun ni, Allah bagi masuk syurga tu rahmat dah. Tapi kedudukan kita dalam syurga bergantung pada amalan kita. Orang baca Quran, Allah suruh baca Quran balik, naik darajat. Orang yang ada anak yang soleh, anak soleh istighfarkan, Allah suruh angkat darajat bapanya atau ibunya dalam syurga. Amalan-amalan kebaikan tadi akan apa? Akan mengangkat darajat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kedudukan yang adil untuk orang yang beramal. Tapi untuk masuk syurga, masuk dengan rahmat Allah. Tadi pun dengan rahmat, cuma Allah SWT akan berikan keadilan supaya orang masuk syurga taklah sama orang tak beramal dengan orang yang dengan beramal. Sebab tu beramal ke tidak? Ada orang kata, belum tentu masuk syurga kalau beramal sekalipun. Beramallah. Nanti kalau masuk syurga, amalan tadi akan mengangkat darajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Sebab tu kita katakan masalah yang kelima daripada matan yang ringkas ini, kita waktu hari ini tak masuk sangat dalam syarah kan. So kita tengok dari matan sendiri sebelum kita tengok pada apa yang disyarahkan oleh Syekh Ibn Abil Is rahimahullah. Dari matan yang dibuatkan oleh Syekh Abu Ja'far Al-Tahawi, kita dapat tahu bahawa adanya masalah-masalah penting yang disebutkan di sana. Syekh kata seseorang tak akan masuk syurga dengan amalan. Syekh tak kata, tapi kita dapat faham daripada apa yang Syekh kata. Sebab apa? Sebab al-muhsinin yang buat baik sekalipun, kita masih lagi takutkan wala na'manu alaihim. Kita masih lagi takutkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampunkan dia atau Allah tak terima amalannya. Artinya amalan dia tak mampu, tak boleh mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam syurga. Termasuklah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ikut ni lagilah. Jadi kita hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, masalah yang keenam, janji-janji baik dan janji-janji buruk. Ini semua disebutkan oleh Syekh Walid. Syekh Walid Al-Sa'idan, antara ulama muda yang alim dalam bab akidah lah sekarang. Syekh sebut antara pengajaran lain daripada matan ni, beliau kata janji baik itu wa'ad dan janji buruk al-wa'id. Wa'ad dan wa'id ini berlaku apabila cukup syarat dan ternafi mawani'. Cukup syarat dan ternafi perkara-perkara yang menghalangnya. Semua bab. Bila Allah kata ud'uni astajib lakum, doalah pada aku, pasti aku akan istijabahkan. Okey. Kita berdoa, kemudian kita nak, kenapa Allah tak mustajabkan? Wa'ad dan wa'id. Doa mustajab, bukan wa'ad, janji baik Allah Subhanahu Wa Taala.
Syarat nak dapat menjadi baik tadi, mesti cukup syarat. Doa dengan doa yang betul, jangan doa tentang perkara haram. Doa bersungguh-sungguh, syarat-syaratnya. Doa dalam keadaan dengan adab-adab doanya, cukup syaratkan dulu. Okay. Kemudian jangan buat perkara yang menyebabkan doa ditolak. Mat'amu haram, makan benda haram. Wa mashrabu haram, minum benda haram. Sama ada minum memang benda minum haram seperti arak dan sebagainya, ataupun minum makanan yang halal tapi dicuri, atau minuman yang dicuri. Mashrabu haram, wa malbasu haram, pakaian daripada perkara haram. Betul, Nabi cerita tentang orang lelaki yang Allah tolak doa tadi. Nabi kata, anna yustajabalah. Bagaimana Allah SWT nak istijabahkan doa dia? Artinya bab yang sama, doa tadi, Allah kata, doalah kepada aku. Artinya doalah dengan cukup syarat. Dan doa yang tidak dihalang oleh sebab-sebab yang menyebabkan tidak dimakbulkan doa. Sebab itu kalau orang buat dosa banyak, buat maksiat banyak, makan benda haram, minum haram, dia berdoa, mustajab atau tak mustajab? Mustajab ke tidak? Nabi tak kata lan yustajabalah, takkan dimustajabkan, tapi dia kata anna yustajabalah. Macam mana dia boleh mustajab? Artinya boleh berlaku mungkin, tapi jauh, sebab dia tak melakukan asbab-asbabnya. Tengok pada zahir sebab tak cukup dan banyak sangat yang menghalang. Jadi mungkin saja Allah akan makbulkan doa dia. Mungkin dia terpaksa, mungkin dia ulang balik-balik, mungkin dah bertaubat Allah ampunkan. Mungkin saja. Mungkin dia ikhlas nak pulangkan balik harta curi tapi tak jumpa orang. Mungkin dia jumpa orang tapi dia takut kena bunuh, tapi dia masih lagi macam-macam. Kita tak tahu. Tapi kalau zahirnya Nabi kata macam mana nak istijabah? Betul anna tidaklah mengatakan mustahil, tapi mengatakan ia sangat jauh di tabi'in. Jauh sangat kalau ikut keadaan begitu. Berdoa, angkat tangan macam, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, beramal dan apa yang dia buat semua daripada haram, daging tubuh daripada haram, maka nampak secara zahirnya itu amat jauh untuk diistijabahkan. Bukan berarti mustahil, kerana Allah akan istijabahkan. Jadi janji baik, janji buruk disyaratkan apa? Disyaratkan adanya cukup syarat untuk dilaksanakan janji tersebut, dan ternafinya perkara-perkara yang menghalang perkara tersebut. Orang yang berzina, orang yang mencuri, ada janji buruk pada mereka. Semua dosa besar akan membawa ke neraka. Tetapi mesti cukup syarat. Buat dosa besar. Tapi syaratnya apa? Dia tahu, kadang-kadang dia tak tahu. Ada orang masuk Islam baru masuk Islam tak tahu. Ingatkan arak boleh. Ingatkan arak yang tu haram, yang ni pula halal. Ada benda orang minum benda haram, tapi dia tak tahu minum arak dosa besar. Kerana kejahilannya, atau dia dipaksa, sebagainya. Jadi mesti cukup syarat. Dan ni janji buruk. Allah SWT janjikan neraka kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Tapi mesti cukup syarat, betul-betul dibuat maksiat. Dan tidak ada penghalang-penghalang untuk Allah SWT melakukan wa'idnya. Mungkin dia memang janji Allah untuk masukkan ke neraka bagi orang yang buat perkara maksiat. Tapi mungkin ada istighfar, mungkin ada taubat, mungkin ada kebaikan lain yang menghapuskan dosanya. Mungkin ada, maksudnya adanya mawani'. Sama ada janji baik, wa'ad, janji buruk, perlukan cukup syarat. Mana? Thubutu syurut, cukup semua syarat, dan intifa'ul mawani', iaitu terlepas ataupun tidak adanya perkara yang menghalang untuk dilaksanakan janji baik atau janji buruk tersebut. Yang ketujuh, daripada lafaz ini menunjukkan bahawa perkataan Syekh wa nastaghfir li musiihim, dan kita minta ampun terhadap orang-orang yang melakukan dosa di kalangan mereka, iaitu di kalangan orang Islam, bahawa tidak ada satu dosa pun yang lebih besar daripada pengampunan Allah SWT. Dosa apa sekalipun, selagi orang istighfar, tak ada yang lebih besar daripadanya. Istighfar dan taubat
atau kaedah istighfar dan taubat adalah ibadah yang agung yang tidak ada satu dosa pun mengatasinya. Dosa pun sekalipun. Sejahat-jahat manusia macam sekalipun, kalau dia taubat dengan Allah yang sebenar-benarnya, istighfar pada Allah, Allah akan ampunkan. Istighfar dengan taubat merupakan amalan yang mana tidak ada satu dosa pun yang menyamainya, termasuk syirik. Termasuk syirik. Orang kafir boleh masuk Islam, orang syirik boleh bertaubat, kita minta dia bertaubat. Kalau dia dah meninggal, tak ada. Tapi kalau masih dia hidup, dia masih hidup. Maksudnya dia tidak keluar, dia kerana Syekh kata min limusiihim, orang yang jahat daripada kalangan mereka, yang buat jahat di kalangan orang mukmin. Syaratnya seorang mukmin. Kerana Syekh kata apa? Narju lil muslimin minal mukminin. Limusiihim itu limusiin minal mukminin. Orang-orang yang buat jahat di kalangan orang mukminin. Jahat yang macam mana sekalipun, tapi takkan kejahatan itu lebih besar daripada luasnya rahmat Allah dalam bab istighfar dan taubat. Betul-betul Allah kata, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampau dalam buat kejahatan terhadap dirinya sendiri, itu melampau buat dosa-dosa besar, jangan putus rahmat, jangan putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan semua jenis dosa. Itu harapan. Bila ada ni taubat, istighfar. Sebab tu kita tak boleh nak hina siapa sekalipun. Kalau begitu, semua video yang memburukkan manusia, jahat macam mana sekalipun, semua video yang disebarkan menyebarkan kejahatan seorang mukmin, keaiban seorang mukmin, adalah satu perkara mungkar yang perlu ditegah. Betul tak betul, dia betul jahat sebagainya, kita tak boleh sebarkan aib orang lain, tak boleh sebarkan maksiat yang dilakukan orang lain, apa sekalipun, kerana berkemungkinan Allah akan ampunkan dia. Kecuali adanya maslahah. Mahkamah minta tunjukkan bukti, takkan nak tunjukkan ada maslahah. Ataupun kalau tak dikenalkan, tak diberitahu bahawa dia ni buat maksiat, orang semua ikut dia. Orang semua kata share, semua cium tangan, sedangkan dia buat syirik. Adanya maslahah, dan maslahah itu rajihah, maslahah yang kita katakan bahawa ini lebih besar daripada apa? Allah akan ampunkan kita. Mana adanya kemudaratan untuk sebarkan satu keburukan dengan kerana Allah. Sebarkan kerana Allah, kerana kita nampak maslahah lebih besar daripada mudarat dalam bab ni, maka kita maslahah rajihah tadi mungkin dibenarkan, tapi asasnya jangan kita sebarkan. Tak payahlah kita sibuk sangat dengan keadaan orang lain. Kita boleh sibukkan orang bila kita nak amar ma'ruf nahi munkar. Bukan sibuk saja, kita nak ambil tahu sedikit dan kita mampu sampaikan. Ini orang buat jahat negara mana-mana, video tak ada, kita duk laknat orang kat komen. Orang tu mungkin dah berdamai dah, orang bergaduh tu. dalam video tu dah berdamai dah. Mungkin yang buat salah tadi dah bagi imbalan, dah bayar balik dan dia menyesal. Mungkin dia pukul orang tu, tapi dia dah minta maaf, dah merayu habis, bagi duit berapa. Kita tak tahu apa cerita. Kita duk laknat kat sini dalam komen. Tak perlu pun. Yang salah, selagi orang tak keliru yang mana baik mana jahat, selagi orang tak dapat bezakan di mana hak dan yang batil, yang mana betul yang mana salah, cukup. Kalau orang tahu mana salah, mana baik, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau berlaku depan mata, jangan pula kata tak apalah, pukullah dia. Berlaku depan mata, kita kadang mampu berubah dengan tangan, ubah tangan. Tak mampu ubah tangan, ubah dengan mulut. Orang perempuan mulut dia lebih kuat pada tangan. Saya selalu cakap, laki dia ada ni, tapi belum tentu dia kuat. Tapi suara perempuan, dia menjerit je. Masa ada kita bincang di Madinah Munawwarah, perempuan kata, perempuan tak kuat, tapi kalau dia jerit je, mati kita. Kat mana-mana sekalipun, dia menggunakan, mampu ubah dengan suaranya. Sebab tu pejuang-pejuang hak asasi, biasanya suara lelaki ke perempuan? Perempuan. Sebab suara dia dengar, dia mampu dengan suara dia. Kita nampak pun kesian.
Laki cakap menangis-menangis kurang sikit. Tapi kalau perempuan yang bercakap dalam keadaan kita nampak suara ada mampu dengan suara, ubah dengan suara, ubah dengan lisan. Seterusnya, habis masa kita. Anda ambil kaedah habis kaedah, kita syarah lagi akan datang untuk yang bawah. Takut, khauf, ada dua. Satu khauf yang terpuji, yang kedua khauf yang terkeji. Yang terpuji ialah khauf yang menyebabkan seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada perasaan takut. Kita nampak ada orang takut tentang takut neraka. Takut dengan kejahatan-kejahatan dia. Jadi ketakutan yang menyebabkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketakutan menyebabkan dia berhenti buat maksiat, ketakutan menyebabkan dia kembali kepada pangkal jalan, ini ketakutan yang terpuji. Bagus dia takut. Jadi kalau kita nampak orang tu buat maksiat tak takut, maka kita hendaklah ceritakan hadis-hadis azab yang sabit daripada Nabi SAW, ayat-ayat Quran, ceritakan tentang balasan buruk, ceritakan tentang untuk menimbulkan ketakutan orang-orang yang tak nak kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tu dah memang menangis, Allah tak ampunkan aku, habislah. Aku semalam sepak mak aku dah mati. Ni berlaku tidak? Berlaku. Menangis habis. Takkan kita turunkan ayat Quran, hadis, kau ni anak-anak yang derhaka begini. Tak perlu. Ketakutan ketika tak perlu. Kita perlukan berikan harapan. Jadi takut ada dua. Takut yang membawa kepada taubat dan istighfar, kepada orang kembali bangkit jalan, ini takut yang terpuji. Dan perlu kita galakkan. Perlu kita buat. Perlu kita, bila nampak orang tu takut dan dia ni patut ditakutkan, maka kita sampaikan hadis-hadis yang terhib, menakutkan dia. Tapi kalau ketakutan yang kedua, ketakutan yang terkeji. Takut sehingga dia putus asa berrahmat Allah. Dia buat salah. Takut sehingga nak bunuh diri. Ada tak orang buat salah nak bunuh diri? Ada. Dia tak boleh maafkan dirinya. Berdiri di atas jambatan. Ataupun dah naik atas bangunan. Jangan kita tambahkan, jangan kita galakkan pula dia ni. Tak, ketika itu kita hendaklah tarik dia. Hendaklah kita beri harapan pada dia. Kerana ketika itu ketakutan dia tidak membawa kepada kebaikan. Itu bab khauf. Sama juga kaedah yang sama tak berrajak. Harapan ada dua. Harapan ada dua. Harapan yang mamduh, rajak yang terpuji, dan rajak yang terkeji. Harap. Harap yang terpuji ialah harapan yang melahirkan amalan dan ketaatan. Harapan yang terkeji ialah mengharap sehingga melahirkan aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku pada Murji'ah. Dia buat maksiat, buat dosa sekali, tak apalah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Bang, anak abang ambil orang punya petik buah orang tu. Tak ada apalah budak-budak, Allah tak ambil dosa kat dia. Memang budak-budak tak berdosa, yang bapak dia. Bang, anak abang calahkan kita orang. Tak apa, budak-budak. Tak boleh. Kita tak boleh. Tak boleh kita cerita tentang harapan sehingga harapan yang merasa aman, merasa selesa di atas kesalahan, merasa selesa di atas maksiat, dan merasa dia aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikum al-ardh fa idha hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fa sata'lamuna kaifa nadhir. Golongan musyrikin ni merasa aman sangat. Dia kufur pada Allah, dibuat segala sesuatu yang menyebabkan azab Allah, dan Allah murka pada dia. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan bumi ini bergegar, menyebabkan bukit-bukit bergegar dan boleh pecah kerana maksud dia merasa aman.
Allah kata, apakah mereka merasa aman dengan Tuhan yang di langit, yang mampu akan terbalikkan bumi dan dihempapkan ke atas kepalanya? Itulah bahasa ini. Atau merasa aman Tuhan yang boleh kirimkan angin yang akan menghancurkan dia. Sebab ada orang yang harapan dia mengharap dan optimis sehingga dia melakukan perkara maksiat, dia tidak merasa gerun dengannya. Sebab itulah orang yang buat maksiat kecil belum jadi besar sebab tak takut. Maksiat ni, sifat maksiat, bila kita buat kita rasa bersalah. Tapi kalau sebut maksiat rasa tak bersalah, kadang-kadang perasaan tidak bersalah tadi menyebabkan maksiat itu jadi maksiat yang besar. Dan seterusnya kita akan bincangkan, Syekh akan syarahkan juga kejahatan sebanyak mana sekalipun, al-afu ada masih lagi berdepan dengan pengampunan dari Allah SWT. Dan kita akan bincangkan apakah sebab-sebab yang menyebabkan Allah ampunkan maksiat dan juga kesalahan seorang hamba. Kita buka soalan dulu. Betul-betul tak cerita, tak baca, tak apalah. Tapi yang rasa penting, ada pernah dengar Syekh Walid bila ceramah ini perkara-perkara penting, kaedah-kaedah yang sebenarnya kita tak sempat pun, anda catatkan, tak sempat pun untuk tengok kat mana Syekh istinbat. Tapi memang semua sekali berada dalam matan saja. Syekh belum masuk pada syarah, dalam matan saja dapat istinbat banyak kaedah-kaedah yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ada soalan? Silakan. Ijazah. Okey. Boleh tak kita panggil seorang meninggal dunia sebagai almarhum? Almarhum itu yang semoga Allah SWT merahmatinya, atau orang yang diberi rahmat. Itu tidak, kita tidak menghukumkan. Itu maksudnya kita mengharapkan rahmat. Rahimahullah, artinya semoga Allah SWT memberikan rahmat. Itu nama istighfar. Istighfar, minta rahmat, minta pengampunan, itu memang boleh, dan itulah yang sepatutnya kita katakan. Rahimahullah, semoga Allah SWT merahmatinya. Karena orang Arab mendoakan seseorang dengan fi'il madhi. Rahimahullah, hafizahullah, bila sebut rahimahullah, hafizahullah, radhiyallahu anhu dan sebagainya, atau barakallahu fiik, semua fi'il madhi. Fi'il madhi digunakan untuk apa? Kalau ayat kenyataan dia akan membawa makna perkara yang berlalu. Tapi ayat permintaan membawa makna, ayat bila menceritakan sesuatu di masa depan, artinya suatu permintaan. Ataupun suatu, kalau datang dari atas satu janji, dakhalal jannah, saya bawa sekarang dia telah masuk syurga, telah artinya confirm masuk syurga atau dijanjikan masuk syurga. Kalau kita yang bercakap, berarti doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, itu bukan perkara yang dilarang, malah itulah yang dituntut. Tak salah sebut almarhum, Allah yarhamhu, Allah yarham. Salahnya Allah yarhamah. Orang Melayu kalau lelaki Allah yarham, perempuan Allah yarhamah. Pandai-pandai tak tamarbutah. Tamarbutah pada isim yang tu fi'il. Kalau almarhum, almarhumah betul lah. Almarhum tu fi'il, maksudnya yang diraham ini almarhumah. Tapi Allah yarham, Allah yarhamhu, Allah yarhamha. Tapi bunyi tak sedap, tak payahlah sebutlah almarhumah. Allah yarham jugalah. Semoga orang yang Allah beri rahmat. Orang kita Allah yarham, Allah yarhamah. Salah bahasalah. Tapi tak salah pun dari segi penggunaan. Kita tahu dia mendoakan kepada seorang perempuan yang meninggal. Ya saya. Ya saya. Tak boleh. Jahat macam mana sekalipun, kalaulah dengan seorang mukmin yang jauh kita boleh laknat, apatah lagi mulut seorang ibu atau bapa melaknat anaknya. Kadang-kadang orang ni benda-benda yang ni seorang mukmin yang buat jahat, ni pula anak kita. Kadang-kadang mak bapak mulut. Kalaulah seorang mukmin yang buat jahat yang betul-betul sekali, kita tak boleh doakan, tak boleh. Macam mana mulut kita mendoakan anak kita, masya-Allah, yang masih belum matang akalnya, masih belajar, perlukan tarbiyah pada kita, perlukan macam, maka bab ni akan jadi panjang lah. Yang penting tak bagus pun, kekasaran dan juga tak bagus pun kat mana sekalipun, tak bagus. Ya,
Ya. Ya. Cakap dengan dia ke cakap dengan siapa? Dia ada dua. Satu kejahatan yang terlampau yang menyebabkan kejahatan tersebar dan kita tak mampu untuk ni. Memang orang akan laknat. Ini berita dia berkaitan dengan sifat tanda-tanda seorang mukmin di dunia dan seorang orang yang ahli neraka di dunia ini. Bila tersebar kejahatannya, orang tak payah tutup dah. Semua orang tahu dia penjahat. Jadi orang bila dengar dia mati, semua orang menyaksikan bahawa kemaksiatan yang tersebar. Itu salah satu daripada tanda-tanda ahli neraka. Berbeza orang yang baik. Dia buat baik, dia sembunyi amalan dia, tapi tersebar juga kebaikan dia. Orang nampak kebaikan dia. Ada orang kita nampak budak yang seluar jeans. Nampak siapa tapi meninggal kerana sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai seluar jeans, siapa pakai t-shirt. Tapi meninggal kerana sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masjid dan sebagainya. Allah akan zahirkan. Jadi kerana kebaikan keburukan ini bab lain. Tapi bab kita untuk melakukan, jangan kita laknat. Macam mana sekalipun kita tak boleh laknat kecualilah di atas perbuatannya, bukan atas orangnya. Mana perbuatan, mana kalau kita kafir laknatullah, kufar laknatullah. Bukan sebab pada dia, kufar lah. Mana umum, untuk umum. Semoga Allah laknat orang-orang yang memakan daging ulama, laknat orang-orang yang fitnah. Laknat ni laknat umum boleh, tapi laknat secara khusus tak berlaku. Kecualilah kes li'an, kes mubahalah sekiranya ada cukup syarat sebagainya, itu semua laknat-laknat yang dibenarkan. Manakala kita tak ada apa-apa, tiba-tiba nak laknat, sebaik-baiknya jauhkan lisan kita daripada terlibat dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Tak, doa Allah Subhanahu Wa Taala la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tak suka tentang kata-kata jaharkan keburukan kecuali orang yang zalimi. Orang yang zalimi dia ada hak untuk mengatakan kata-kata yang selayaknya atau mendoakan selayaknya untuk orang yang melakukan kejahatan. Itu bab keadilan. Dan dunia ni kita bab dua. Satu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita bab adil ada hak. Tapi bab ihsan sebaik-baiknya jangan. Kita cerita tadi bab seorang mukmin, kita tentang etikad berkaitan dengan dia. Namun dari segi amalan ada bab adil. Keadilan kita boleh kita boleh balas dengan seumpamanya itu bab keadilan. Tak bolehlah kita kata hukum tak boleh langsung orang buat kita baik. Itu yang Kristian tu. Kita adalah bab tertentu. Cuma kita cerita bab akidah. Bab akidah kita tak boleh confirmkan dia ahli neraka. Kita tak boleh kata dia laknat Allah sebagainya. Bab akidah. Ini bab keyakinan kita. Tapi dari segi bab amalan ada bab yang dibenarkan kita mengeluarkan kata-kata yang selayaknya, yang sesuai dengan orang yang dengan kesalahan apabila orang menzalimi kita. Ini bab lain lah. Kita cerita bab akidah berkaitan keyakinan kita terhadap orang yang di depan. Cuma kita cerita tentang mak ayah tadi, masuk bab ni sebab puncanya sebab kita cerita tentang tarbiyah. Kalau seorang Muslim pun kita akan begitu, macam mana dengan anak? Sebab tu kalau anak kita sederhaka mana sekalipun anak kita, derhaka macam sekalipun, jangan kita putuskan dia anak derhaka. Mungkin masa kita dah meninggal nanti dialah yang taubat dengan Allah, dia yang buat kebaikan. Berapa banyak anak-anak yang derhaka, yang mak dia rasa anak derhaka, mak dia selalu doa anak soleh, dapat anak derhaka depan dia, meninggal dah pun masjid ni. Tapi lepas dia meninggal, dialah yang wakafkan masjid, dialah berdoa kepada Allah, dialah yang membersihkan kuburnya sebagainya. Ini sebab apa? Kadang-kadang selagi kita tak nampak, kadang-kadang dia derhaka tapi keturunan dia, anak cucu dia, cucu kita, anak dia sebagainya doakan kita. Sebab tu sebaik-baiknya jangan putuskan sesuatu sebab Allah kita tak tahu. Allah SWT yang maha mengetahui. Abu Talha dah pusing-pusing tengok muka. Okey. Sekadar ini semoga Allah ampunkan semua dosa kita. Allah SWT terima amal-amal kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.